Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi murid-murid. Cikgu harapkan murid-murid sihat, berada dalam keadaan yang sihat di rumah. Baik, hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Pembelajaran tentang Bahasa Melayu, buku teks tahun 4, muka surat 169. Kemahiran yang akan cikgu terapkan pada hari ini ialah kemahiran 5.3.1, iaitu memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut konteks. Okey, baik murid-murid, sebelum kita mendalami latihan dalam buku teks, izinkan cikgu menerangkan ataupun mengimbas semula tentang kata hubung. Baik. Apabila kita sebut kata majmuk, maafkan cikgu. Apabila kita sebut tentang ayat majmuk tidak lari daripada kata tunggal. Tidak lari daripada kata hubung sebab kedua-duanya berhubung kait. Baik. Cikgu terangkan apa yang dimaksudkan dengan kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan dua ayat tunggal. Apa yang dimaksudkan pula dengan ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang tidak mengandungi kata hubung. Ini contoh-contoh kata hubung dan, atau, tetapi, lalu, sambil, kerana. Ini antara contoh kata hubung yang biasa kita jumpa dalam pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Sebenarnya ada banyak lagi. Tetapi ini adalah antara perkataan ataupun kata hubung yang biasa kita jumpa dan sering kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah. Baik. Perkataan yang digunakan untuk menggabungkan dua ayat tunggal membentuk ayat majmuk. Jadi dua ayat tunggal tadi apabila digabungkan perlu menggunakan kata hubung. Jadi ayat itu dikenali sebagai ayat majmuk. Maksudnya dua ayat tunggal digabungkan menggunakan kata hubung membentuk ayat majmuk. Kadang-kadang murid-murid boleh jadi dua atau tiga ayat tunggal juga boleh digabungkan untuk membentuk satu ayat majmuk. Tetapi perlulah menggunakan lebih daripada satu kata hubung. Baik. Okey, baik. Untuk meningkatkan lagi pemahaman murid, baik, kita rujuk pada latihan yang pertama. Kita tengok pada buku teks. Baik. Sebelum tu kita fahamkan dulu situasinya ya. Cikgu bacakan. Berhemat untuk bercuti. Zara berbual-bual dengan Lian. Mereka berbual-bual tentang gambar yang diambil semasa mengunjungi karnival pelancongan dan percutian di Sabah. Baik, di sini untuk gambar yang pertama diberikan bahan rangsangan iaitu gambar dan juga perkataan. Dan ayat tunggal juga telah dibina untuk murid. Okey, di sini ayat tunggalnya ialah saya berasa sangat gembira dan saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Okey, murid jelas ya? Baik. Di sini cikgu telah tuliskan bagaimana untuk membuat latihan ini. Okey, murid tengok ya. Ini untuk yang pertama. Okey, latihan pertama tadi seperti yang diberikan oleh buku teks. Okey, maaf bergoyang. Ayat tunggal yang pertama, saya berasa sangat gembira. Saya dapat pergi ke karnival pelancongan. Jadi, kita perlu gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini untuk membentuk satu ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. Baik. Sebelum itu, cikgu terangkan sedikit sambil lalu fungsi kata hubung daripada contoh yang cikgu beri. Baik. Murid selalu keliru bagaimana untuk memilih kata hubung yang sesuai. Baik, kenapa cikgu pilih 6 kata hubung yang mudah ini? Kerana daripada 6 kata hubung ini dapat memberikan gambaran kepada murid fungsi setiap kata hubung. Sebagai contoh, kalau kata hubung dan ini murid, kata hubung dan ini menggabungkan ayat tunggal daripada unsur yang sama. Okey, murid ingat saja menggabungkan ayat tunggal daripada unsur yang sama.
Maaf. Okey. Contoh ayat tunggal daripada kata hubung yang sama murid-murid ialah Abu bermain bola, Ali bermain bola. Abu dan Ali bermain bola. Nampak daripada unsur yang sama. Atau pula lebih merujuk kepada pilihan. Okey. Kebiasaannya atau ini boleh kita wujudkan untuk ayat tanya. Sebagai contoh, Ali ingin bercuti ke Kota Kinabalu. Ali ingin bercuti ke Rantau Panjang Kelantan. Jadi, bagaimana untuk membentuk ayat-ayat majmuk? Ali ingin bercuti ke Kota Baru atau ke Rantau Panjang Kelantan. Ya. Tetapi pula menunjukkan perbezaan ataupun perkara yang sebaliknya. Okey, sebagai contoh, Abu seorang yang rajin. Maaf, Abu seorang yang bijak. Abu seorang yang malas. Abu seorang yang bijak tetapi malas. Menunjukkan perkara yang sebaliknya. Lalu pula menunjukkan perkara yang dilakukan selepas sesuatu perkara. Contoh, Ali baru tiba di rumah. Ali menanggalkan kasutnya. Ali baru tiba di rumah lalu menanggalkan kasutnya. Maksudnya, perlu dia melakukan satu perkara dahulu baru melakukan perkara yang berikutnya. Sambil pula menunjukkan melakukan dua perkara dalam satu masa. Sebagai contoh, ibu memasak di dapur, ibu mendengar radio. Ibu memasak di dapur sambil mendengar radio. Manakala kerana pula menunjukkan alasan. Ali tidak hadir ke sekolah. Ali sakit. Ali tidak hadir ke sekolah kerana sakit. Jadi itu penerangan cikgu secara umum tentang bagaimana untuk memilih dan membezakan antara kata hubung. Baik, kita kembali kepada latihan kita tadi. Kita tengok ayat majmuk yang cikgu telah bina. Cikgu gunakan kata hubung kerana di sini menunjukkan alasan. Saya berasa sangat gembira kerana dapat pergi ke karnival pelancongan. Okey murid ya? Jelas? Saya berasa sangat gembira kerana dapat pergi ke karnival pelancongan. Jadi, ini cara bagaimana murid untuk menyiapkan latihan pada buku teks muka surat 169. Jadi, cikgu tinggalkan kepada murid untuk latihan yang berikutnya iaitu nombor 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, murid boleh rujuk. Ada antara latihan-latihan ini yang telah diberikan perkataan, ada yang telah diberikan ayatnya, ada yang murid telah diberikan ayat majmuk tetapi murid perlu membina ayat tunggal. Jadi, cikgu mahu murid cuba buat latihan ini berdasarkan penerangan cikgu sebentar tadi. Okey, baik. Latihan ini sila lakukan dalam buku latihan BM 1 atau 2 yang ada dalam simpanan murid. Jadi cikgu ucapkan selamat maju jaya dan selamat mencuba. Jumpa lagi.